Adil atau tidak itu tuan-tuan? Sudah tentulah orang yang lebih bekerjanya, sudah tentulah orang yang lebih pengorbanannya, sudah tentulah orang yang lebih usahanya, mereka akan lebih pendapatannya berbanding dengan orang yang kurang usaha dan kurang kerjanya. Ini yang disebut sebagai adil. Itu bukan sama. Adakah adil kalau saya pakai baju size XL, tiba-tiba ketua penerangan ya Cik Haji Jamuddin pakai baju XXL, triple XL, ya bendahari pakai baju L, ketua pemuda pakai baju S. Demi untuk berlaku adil, semua kena pakai baju S belaka. Adil atau tak adil itu? Tidak adil. Kalau makan saya cukup sepinggan saja, tapi ketua penerangan saya kasih insya-Allah 3 pinggan boleh jalan lagi ya. Ketua pemuda 2 pinggan setengah. Bagilah. Yang makan 2 pinggan setengah kenyang, dia makan 2 pinggan setengah. Ketua penerangan kut sekarang ni sepinggan setengah aja. Sepinggan setengah dia makan. Saya setengah pinggan, setengah pinggan. Ini maknanya adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam parti keadilan, perjuangan mereka berceramu nih, banyak sangat nih aliran. Ya, aliran A dengan alirannya, pahamannya, kelompok B dengan kelompoknya, kelompok C dengan kelompok. Dalam satu parti pun tak boleh berpadu, tak boleh bersatu. Apatah lagi gabungan yang rapuh antara keadilan, PAS dan DAP. Rapuh, teman-teman. Sebab itu masih berlaku pertembungan 3 penjuru. PAS bertanding, keadilan bertanding. Keadilan bertanding, DAP bertanding di tempat yang sama, masih berlaku. Jadi bagaimana bisa mungkin untuk menyatu padukan rakyat yang lebih ramai, sedangkan yang kecil pun tak boleh diselesaikan. Jadi tuan-tuan, kita nak pilih wakil rakyat yang berwibawa, yang punya vision yang jauh ke depan, yang punya tenaga, yang punya kewibawaan, bersama-sama dengan rakan dalam barisan nasional. Ini yang kita nak. Sebab itu tuan-tuan, tokoh kita Saudara Lim Si Pin, saya yakin insya-Allah beliaulah calon pilihan kita di sini untuk memperjuangkan nasib masa depan kita dan anak kita. Jangan kita lepaskan peluang. Tanggal 8 hari bulan ini, jangan kita rasa nak cuba alih-alih rasa. Jangan nak cuba-cuba. Ini bukan nak coba-coba punya kerja. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya, terlajak buat keputusan, kita menyesal tak sudah nanti. Jadi tuan-tuan dan puan sidang hadirin dan hadirat, sebab itu saya bersedia untuk turun bersama-sama memberikan penerangan kepada pengundi-pengundi agar mereka jangan tersilau dan terpukau dengan cahaya yang nampak macam cahaya, tapi sebenarnya hanyalah merupakan fata morgana semata-mata. Tuan-tuan tahu apa itu fata morgana? Macam tuan-tuan naik kereta di tengah-tengah jalan raya, nun jauh di depan nampak seperti ada minyak, kolam minyak nun depan. Makin dekat rupanya tak ada apa-apa. Tuan-tuan berjalan di tengah-tengah padang pasir, nun jauh di depan nampak seperti ada kolam air. Tuan-tuan sedang dahaga, penat, letih, sedang berjalan di tengah-tengah padang pasir, perlukan air untuk diminum. Kelihatan sebuah telaga air yang begitu besar di depan sana. Tuan-tuan berlari untuk mendapatkan air itu. Sampai-sampai je tak ada rupanya. Inilah dia yang janji-janji yang sedang ditaburkan oleh keadilan, oleh PAS, oleh DAP, yang semuanya merupakan fata morgana semata-mata, yang palsu semata-mata. Janji mereka hanyalah merupakan janji nak memikat hati dalam alam percintaan dan perkasihan. Maklumlah, ketika nak memikat, jiwa dan raga sanggup diserahkan. Namun setelah dapat nanti, jiwa tak ada dah, raga je tinggal dapat. Ya. Jadi pada saya, ya, apa yang berlaku, krisis kepercayaan, krisis kepimpinan, malah dalam parti keadilan itu pun tuan-tuan, saya dah lama dalam UMNO. Saya jadi Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia 93 sampai 98. Saya jadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sembilan 93-98. Saya ada pengalaman
bersama dengan UMNO. Saya ada pengalaman bersama dengan keadilan. Saya ada pengalaman bekerja bersama MIC, PPP dan MCA serta gerakan. Saya ada pengalaman bekerja dengan PAS dan DAP. Ibarat langit dan bumi jauhnya. Bezanya cara bekerja, budaya kerja yang amat meyakinkan, yang insya Allah dapat menjamin masa depan anak cucu-cucu kita, tuan-tuan, dibandingkan dengan gabungan yang rapuh antara komponen PKR, DAP dan PAS. Kalau PAS tahun 99 climax dia lah. Ya tuan-tuan, tahun 99 itu climax lah. Tahun 99 itu, ketika itu kita rasa kita dah boleh merintah Malaysia lah. Ketika itu. Namun di Terengganu dan Kelantan saja PAS boleh merintah. Di Kedah peningkatan beberapa kursi. 2004 wa'allamal ghuyub. Terengganu dah ghuyub, Kelantan masih kekal. Apa yang berlaku kalau dengan PAS, tuan-tuan? Bila nak berperang ni, macam kita nak turun di medan perang, ayo kita bersama, seiring dan sejalan, sama-sama kita korban. Ada masa korban masa, ada tenaga korban tenaga, ada wang, sama-sama kita korban untuk menewaskan musuh yang satu. Namun setelah mereka menang, tuan-tuan, apa yang berlaku? Tak kala untuk membahagi-bahagikan harta rampasan perang, al-ghanimah, dia pakai formula 1, 2, 3, 4 untuk aku, setengah untuk engkau, 5, 6, 7 untuk aku, 1 untuk engkau, 8, 9, 10 untuk aku, 2 untuk kau. Itu pula formula yang dia pakai. Ibarat kita makan, kita cuma dapat makan kuah, dia makan daging pejal, batang pinang. Itu pun kuah yang tertumpah, tuan-tuan. Kalau tak tertumpah kuah tu pakai idok lah. Ya. Jadi saya katakan, perjuangan mereka hanyalah cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap. Cakap tapi tak bikin. Bikin tapi tak cakap. Kadang-kadang bikin pun tidak, cakap pun tidak. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan sudah hadirin dan hadirat, dulu perjuangan mereka nak membina, membangun bersama Islam. Lepas pilihan raya lain ke arah pembentukan negara Islam. Kali ini negara kebajikan. Apakah kebajikan itu maknanya seperti apa yang berlaku di Kelantan misalnya? Apakah makna negara kebajikan itu kerja tak pernah ada? Terpaksa 300,000 penduduk rakyat Kelantan berhijrah ke tempat lain mencari rezeki. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kadang-kadang terkais-kais tak makan-makan. Apakah negara kebajikan itu maknanya tiada pembangunan? Apakah negara kebajikan itu maknanya peningkatan gejala sosial, peningkatan pelbagai gejala yang berlaku? Sudah tentulah tidak. Pembangkang baik DAP, PKR maupun keadilan ataupun PAS, nama pun pembangkang, tuan-tuan. Bila pembangkang, image dia membangkang aja kerja. Ini namanya pembangkang yang sembrono. Kita tahu rambut sama hitam